Okey. Okay, Alhamdulillah. Pertama sekali bersyukur kehadrat Ilahi kerana seperti biasa dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat sama-sama lagi berkumpul malam ni. Malam ni tak ramai 4 orang je. Okay, tapi tak apa. Ada baru masuk ni seorang 5 orang. Okay, tak apa. Sebab kita pun akan rekod kan. Okay, so mana yang tak terlepas tu akan tengok video lah. Mana yang ada kita jalan je dulu. Okay. Jadi pertama sekali macam biasa, kalau suara tak jelas ke ataupun ada sekat-sekat ke apa, nanti boleh terus bagi tahu dekat chat. Dan yang kedua, macam biasa juga, ada soalan ke apa, boleh tanyakan, boleh terus tanya. Ada soalan ke ada apa-apa ke, boleh terus tanya sepanjang sesi uh, pembelajaran. Cuma kita akan jawab pada akhir sesi. Pada akhir sesi nanti kita akan jawab. Okey. Okey, sebelum kita masuk hari ini, kita recap balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Sebelum ni, untuk kelas sebelum ni, kita dah belajar tentang asbabut tayammum, iaitu sebab-sebab yang membolehkan kita untuk bertayamum. Yang pertama sekali, faqdul ma', ketiadaan air. Lepas tu kita dah bincang dah, pada kelas sesi sebelum ni kita dah bincang dah macam mana ketiadaan air tu macam mana. Kita kena cari dulu. Lepas tu pada cari tu, mula-mula kena cari hadul ghaus, kemudian hadul qurub. Dan adalah tu, kalau ada yang terlepas, boleh tengok video yang sebelum ni, kita ada cerita kat situ. Kemudian sebab yang kedua, marad, sakit yang menyebabkan tak boleh kena air. Lepas tu yang ketiga, kerana kita memerlukan air. Kerana kita perlukan air untuk haiwan yang muhtaram, haiwan-haiwan yang dihormati. Apa haiwan dihormati tu ada diterangkan pada sisi sebelum ini. Okay, jadi sebelum ni kita telah belajar tentang asbabut tayammum, sebab-sebab yang membolehkan kita untuk bertayamum. Okay, pada hari ini masuklah kita ke dalam fasal baharu, yakni fasal pada syarat-syarat bertayamum. Okay, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini wa ja'alana minal mukhlisina bi qira'atihi amin. Faslun fi syurutit tayammumi. Fasal pada menerangkan syarat-syarat bertayamum. Kita tak masuk rukun lagi. Sekali kita baru cerita pasal syarat-syarat bertayamum. Okey. Syurutut tayammumi asyaratul. Syarat-syarat bertayamum itu ada 10. Yang pertama, ayyakula biturabin. Ayyakula biturabin. Hendaklah tayamum itu dengan debu. Debu tanah. Ini mengikut mazhab Syafi'i, mazhab yang kita pakai. Ini adalah suggestion lah. Kalau mengikut mazhab Maliki dan Hanafi, tidak gunakan debu pun tak apa. Guna kalau contoh kan kita pernah dengar orang kata kalau nak bertayamum, kita tekak kat dinding je pun tak apa. Kita sekadar tekak kat dinding, lepas tu kita bertayamum. Itu mengikut mazhab Maliki dan Hanafi. Adapun mazhab Syafi'i, mazhab kita, kalau tidak pakai debu, tidak sah. Hendaklah kita pakai debu juga. Tak boleh benda lain. Sekadar berkongsian lah, kalau kita mengikut mazhab kita, maka perlulah kita memakai debu. Kemudian, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa ayyakuna turabu tahiran. Dan hendaklah debu itu suci. Tahiran suci. Maksud suci ni tidak bercampur dengan najis lah. Debu itu dia bukan najis. Dan juga bukan najis dan tidak juga bercampur dengan najis. Kemudian, syarat yang seterusnya. Wa an la yakuna musta'malan. Dan hendaklah debu itu bukan debu yang musta'mal. Hendaklah debu itu bukan debu yang musta'mal. Ini dengar yang elok. Biasanya orang salah faham debu musta'mal ni macam mana. Seperti mana air musta'mal, air yang telah dipakai untuk masa-masa yang wajib. Dan air yang telah dipakai untuk bersuci. Di mana bersuci itu bersuci yang wajib.
Begitu jugalah debu-debu, debu pun ada debu mustakmal dia juga. Jadi kat mana yang kita kira debu mustakmal ni? Contoh kan, ini kita nak pakai. Contoh kat atas ni ada debu kan. Okay. So, apa kita buat? So, contoh kat atas ni debu kan. Jadi, contoh kan, biasa kalau kita nak bertayamum, kita akan dekat tanah sekali kat situ kan. Okey. Jadi, ramai orang sangka bila kita tekap tu, ah, debu yang kita tekap ni, yang kita dah tekap kat sini, ramai orang kata itu mustakmal. Yang mustakmalnya bukan yang di sini, bukan yang ditekap ini yang mustakmal. Mana yang mustakmal ialah debu yang kita dah sapu, mana yang ada kat tangan tu kan, mana ada yang kat tangan, mana tempat kita dah sapu. Kalau kat muka kita dah sapu kat muka tu, mana yang ada kat anggota tayamum kita tu, debu itulah yang kita katakan sebagai mustakmal. Ah, Dia debu kat sini jadi tak boleh pakai kalau ada debu contoh kat muka kita yang mustakmal dia jatuh kat sini. Dia jatuh kat tempat debu ni. Ada sebagai jatuhkan lah. Jatuh dia akan jadi mustakmal. Jadi kalau kita asing lah. Jadi kalau bila kita tepuk kat sini, contoh kalau kita tepuk debu kat sini kan, ada debu kat sini sebagai contohnya, kita tepuk. Jadi yang debu kat sini, itu bukan mustakmal. Yang mustakmal ialah ni. Yang mustakmal ialah yang berada di tangan kita ni. Lepas tu macam mana nak kira nak kira debu tu mustakmal. So sepanjang kita sapu tu kan, lagi mana kita tidak melepaskan tangan kita daripada tidak melepaskan tangan dia yang menyapu tu daripada daripada anggota tayamum tu ataupun muka pun sama kan. Ah, Contoh tangan ni, kita akan pakai dua tangan tau. Tapi ni adalah bagi contoh satu tangan. Jadi selagi mana kita tak lepaskan tangan daripada ni, selagi itulah tak jadi mustakmal. Okay, jadi contoh kita sapu, kemudian dah lepas. Maka debu yang kat muka tu, tu kita dah kira mustakmal. Kalau debu tu, pada debu yang kat muka tu, kita contoh kita tadah balik, tak cukup debu contoh kan, kita jatuhkan balik, tadah balik, tak boleh. Kita tak boleh pakai debu itu. Ada pun tempat kita tepuk kan, kita tepuk debu kat situ, nak ambil debu, tepuk, mana tempat tepuk tu, itu tidak dikira mustakmal. Yang mustakmal tu adalah debu yang berada di debu yang melekat di anggota anggota tayamum kita. Okey. Jadi itu fahamkan betul-betul. Okey, kemudian itu untuk wa alla yakuna mustakmalan. Hendaklah debu itu bukan debu yang mustakmal. Kemudian next ialah wa alla yukhalitahu daqiqun wa lahwuhu. Hendaklah debu itu tidak dicampur dengan daqiq ini seperti tepung dan sebagainya. Saya cerita debu tu debu je lah. Dia tidak bercampur dengan bahan-bahan lain. Seperti pasir ataupun tepung, tak boleh bercampur. Debu tu memang pure debu sahaja. Kemudian wa ay yaqsidahu, dan hendaklah kita menyapu debu tu, bila kita menyapu debu ah, dengan niat tayamum lah. Wa ay yaqsidahu tu hendaklah kita berniatkan tayamum tu. Ah, Hendaklah kita berniatkan tayamum tu. Jadi tak boleh lah kalau kita macam ada debu kat tangan, memang betul-betul debu lah kan. Kita ada debu kat tangan, lepas tu kita sapu saja je. Kita sapu saja, tak ada niat, kita tak niat pun nak tayamum. Tak boleh. Maka bila kita sapu tu memanglah kita perlu niat lah. Perlu perlu kita punya sapu tu memang kita niatkan untuk bertayamum. Bukan niat saja nak letak-letak buat-buat macam-macam benda ke apa, tak ada. Memang kita memang betul-betul nak bertayamum. Itu wa ay yaqsidahu. Kemudian wa ay yamsaha wajhahu wa ay yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini. Dan hendaklah dia menyapu muka dan kedua tangannya itu dengan dua kali tepuk, dua kali pukulan.
Dua kali pukulan tu maksudnya dua kali tepuk. Jadi tadi, ha, sekali tepuk untuk buka, kemudian sekali lagi tepuk untuk kedua-dua belah tangan. Dua kali tepuk. Maksudnya tak boleh kalau kita buat sekali tepuk je. Jadi sebab tepuk ni pakai dua tangan Tapi sebab mic ni kalau jauh ni tak apa nak dengar. Suara terpaksa. Ha, patutnya dua tangan tu tepuk. So tak boleh lah kita tepuk sekali. Lepas tu kita buat untuk buka, kemudian kita buat tangan. Sekalipun kita buat tu, memang kita jimat betul-betul lah. Tapak tangan ni kita bahagikan, kita jimat betul-betul lah. Walaupun kita bahagikan, dah jimat kasi contoh sebahagian ni untuk muka je, sebahagian lain untuk tangan, kita dah jimat-jimat. Tapi kita buat sekali tepuk je pun tak boleh. Dia mesti dua kali juga, mesti dua kali tepuk juga. Sekali tepuk untuk muka, sekali lagi tepuk untuk kedua belah tapak tangan. Jadi kata apa kat situ? Dia kata wa ayyam saha. Dan hendaklah menyapu. Kan dia kata wa ayyam saha wajahahu wa yadaihi bidarbataini kan. Wa ayyam saha hendaklah menyapu. Maksudnya mesti sapu. Tak boleh contoh kan. Ada debu depan mata kita, kemudian tiba-tiba ada angin tiup. Ada angin tiup. Tiup alang-alang tu, alang-alang tiup kena, alang apa? Alang angin tiup debu kena muka tu kita niat bertayamum. Tak boleh. Walaupun sekalipun anggota anggota muka ni memang semua lengkap kena lah. Tiup angin tiup tu memang lengkap semua kena anggota tayamum kita kan. Dekat muka ni memang lengkap kena kita niat pula tayamum kan. Tak boleh. Sebab mesti kita yang sapu. Mesti tangan kita yang sapu. Kalau wuduk tak apa lagi, kalau wuduk tak apa lagi, kita ambil paip, lepas tu kita ambil paip, kita basahkan muka kan. Asalkan semua muka kena tak apa kan. Kalau itu kalau wuduk. Tapi ada pun tayamum mesti kita yang sapu pakai tangan. Tak boleh angin tiup ke apa, tak boleh. Kita kena sapu sendiri pakai tangan. Kemudian syarat yang seterusnya, wa ayyuzilal najasata awalan. Hendaklah kita buang najis terlebih dahulu. Kalau ada najis pada anggota tayamum kita, hendaklah kita buang dulu najis itu. Buang dulu lah. Kalau kat muka, kat tangan ke ada najis, buang dululah najis tu. Buang dulu najis tu. Kemudian baru bertayamum. Kemudian, syarat yang seterusnya lagi. Wa ayyajtahida fil qiblati qablahu. Wa ayyajtahida fil qiblati qablahu. Maksudnya, wa ayyajtahida hendaklah kita berijtihad ataupun kita kata mereka juga terjemahkan menentukan fil qiblati arah kiblat qablahu terlebih dahulu. Sebelum kita bertayamum tu, kita kena tahu dulu arah kiblat. Kalau tempat tu kita dah biasa tempat tu kita dah tahu arah kiblat. So tayamum je lah. Tapi contoh kalau kita kat hutan ke ataupun kita kat mana-mana kan, sebelum kita bertayamum tu, kita kenalah mencari, kita perlu tahu dulu arah kiblat dan barulah kita bertayamum. Ini ada pendapat sebenarnya. Ada dua pendapat. Pendapat yang kita cakap ni, yang kita cerita ni, wa ayyajtahida fil qiblati qablahu, itu ikut pendapat Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar, wa ayyajtahida fil qiblati qablahu. Ibnu Hajar mengatakan kita perlulah menentukan arah kiblat. Kita kena tahu dulu arah kiblat, zon ataupun yakin. Sama ada kita yakin tu arah kiblat je ataupun kita zon. Kita perlu tahu dulu arah kiblat sebelum kita bertayamum. Itu mengikut pendapat Ibnu Hajar. Ada pun mengikut Imam Ar-Ramli, ada pun mengikut Imam Ar-Ramli, dia kata syarat ini tak ada pun tak apa. Dia kata tiada syarat ni. Dia kata tiada syarat ini. Mengikut Imam Ar-Ramli. Maksudnya mengikut Imam Ar-Ramli, kita tak perlu tentukan arah kiblat dulu sebelum kita nak bertayamum. Adapun yang kita baca sekarang ini, perlu tentukan arah kiblat terlebih dahulu. Ini mengikut pendapat Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar. Okey, seterusnya. Wa ayyakula tayammumu ba'da dukhulil waqti. Dan hendaklah bertayamum itu selepas masuknya waktu. Selepas masuknya waktu solat. Ini sekiranya kita bertayamum untuk solat. Ah, Ini sekiranya kita bertayamum untuk mengharuskan solat. Maka hendaklah waktu solat tu masuk dulu. Kalau Zuhur 1:30,
Tak bolehlah kita bertayamum pukul 1.25 kita tayamum, tak boleh. Kita tunggu dulu masuk waktu Zuhur, 1.30 tu dah azan, barulah kita bertayamum. Wa ayyatayammama likulli fardin. Ini syarat yang terakhir. Kita bertayamum untuk setiap kali nak melakukan perkara yang fardu. Contohnya, kita nak solat fardu, setiap kali kita nak solat fardu hendaklah bertayamum. Senang cerita tayamum ni dia valid untuk satu solat fardu sahaja. Ha. So kalau kita dah solat, kita bertayamum pada waktu Zuhur, kemudian kita dah solat Zuhur. Kemudian kita dah solat Zuhur. Untuk waktu asar tu kita tak batal lagi tayamum kita. Maksudnya kita tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan tayamum lagi. Boleh ke kita nak solat asar terus tanpa bertayamum yang baru? Boleh ke? Jawapannya tidak boleh. Kerana tayamum ini dia valid untuk satu solat fardu sahaja. Untuk solat sunat berbanyak tak kisah. Nak 1,000 solat sunat pun tak kisah. Untuk fardu sahaja. Dan begitu juga tawaf. Begitu juga tawaf. Kalau kita bertayamum untuk mengharuskan tawaf, maka valid dia untuk tawaf fardu, satu tawaf fardu sahaja. Untuk satu tawaf fardu sahaja. Kalau tawaf sunat, boleh banyak-banyak, tak kisah. Tak ada masalah. Okey. Jadi, itu dia untuk syurutut tayammum. Jadi kita nak sambung ke nak recap? Sambunglah. Kita masuk tajuk baru. Tadi kita dah cerita pasal syarat-syarat bertayamum. Okay, sekarang ni kita masuk fasal baru. Faslun fi faraidit tayammumi. Fasal pada menerangkan fardu-fardu, yakni rukun-rukun tayammum. Yang pertama ialah naqlut turab. Naqlut turab dia apa? Kita memindahkan tanah. Maksudnya macam tadilah. Kita tepuk tanah tu. Kita ambil tanah tu. Kita tepuk tanah tu. Satunya tepuk pakai dua tangan tau. Kita pindahkan tanah. Kita pindahkan debu tu. Silap. Jadi boleh ke kalau kita bertayamum tapi kita tak tepuk debu tu? Maksudnya macam tadi kita cakap tadi, ah, kita tak pindahkan debu tu kat tangan. Apa yang kita buat ialah gula agil. Agil tiup dekat muka. Boleh ke? Tak boleh. Sebab dakhlu turab ni dia salah satu daripada arkan. Salah satu daripada fardu tayamum. Itu yang pertama. Yang kedua ialah al-liyatu. Liat. Hendaklah berliat. Maka liat untuk tayamum ni, liat dia macam mana? Boleh kita lihat tayamum ni bila kita bertayamum kita lihat untuk mengangkat hadas ke? Contoh macam kita nak tayamum ni kita nak buat ganti wuduk kan, tak bersolat kan. So niat kita tayamum ni saja aku bertayamum untuk mengangkat hadas. Macam tu ke? Tidak. Niat tayamum sebab yang mengangkat hadas hanyalah wuduk dan mandi wajib saja. Itu saja yang untuk mengangkat hadas. Jadi kalau untuk tayamum ni kita nak lihat macam mana? Tengoklah kita kita nak buat apa. Dengan tayamum tu kita nak buat apa? Nak solat. Maka kalau nak solat kita niat sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat. Kalau kita tayamum ni sebab nak ganti wuduk untuk pegang Al-Quran, maka niatlah sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan memegang Al-Quran. Bergantung kepada benda perbuatan yang kita nak buat lah. Ah, Pokoknya kita niat tayamum ni bukanlah niat kita tu untuk mengangkat hadas, tapi untuk mengharuskan perbuatan. Kalau untuk solat, maka niatlah saja aku bertayamum untuk mengharuskan perbuatan solat.
Macam tu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir kot. Mashul wajhi. Sapu muka. Sapu muka. Had muka je macam mana? Had muka je kita dah cerita pada dia sama had muka dia dengan pada had wuduk. Had muka pada wuduk sama dengan had muka pada tayamum ini. Maksudnya dari segi belintang dia daripada di antara dua telinga, kemudian dia punya legak dia daripada tubuh rambut, tempat tubuh rambut ni sehinggalah ke bahagian rahang ni. Cuma je, cuma je untuk melap muka ni, untuk orang yang mempunyai janggut ataupun jambang, tidak wajib untuk kita pastikan turap tu, debu tu, tidak wajib untuk kita pastikan debu tu sampai ke kulit. Tidak wajib untuk tidak wajib untuk kita, contoh kan, ada jambang, tak wajib untuk kita macam rasa nak kasi akan sampai, tak. Kadar zahir mana itu je cukup lah. Walaupun janggut atau jambang tu, walaupun dia tidak apa, walaupun dia tidak tebal. Walaupun dia tidak tebal. So, selalu pada zahir pada tu, kat situ je lah. Tak perlu nak selat-selat, tak perlu nak ni. Kalau macam wuduk, kalau jambang ataupun janggut dia tu, kalau jambang dia nipis, tak, kalau jambang dia nipis, kita perlu selat juga kan. Kena pastikan kena juga pada kulit kan. Kalau tebal bagi lelaki, itu tak apa, dia maafkan kan. Kalau untuk tayamum ni, tebal ataupun tidak berapa kalau kita tak berapa kalau kita tak pastikan dia kena kulit. Sekadar zahir je dah cukup sahaja. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lamu bissawab. Rasanya sampai situ dululah kot. Ada soalan di bilik ni? Ke nak habis? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh ke nak tanya sikit? Boleh. Sila. Tadi kan fardu tayamum nombor 1 memindahkan debu kan. Aha. Jadi memang kita kena pakai tangan kita. Maksudnya debu yang pergi kat muka kita. Tapi kita guna tangan kita lah kan. Ah. Contoh kalau kita pakai benda lain selain tangan boleh. Contoh kan kita ada ridak kan. Kita tekap ridak tu kat debu, lepas tu kita sapu kat muka. Contoh. Boleh pakai benda lain. Bentar ya. Contoh yang senang nampak macam ridak lah kan. Macam orang kali ikut sunnah Nabi dia ada ridak kan macam tu. Ali saudara Izal jawab boleh. Dia kata boleh. Boleh eh? Okay, terima Boleh. kasih. Lagi satu nak tanya boleh? Okey, boleh. Jadi kalau nak pindah debu tu kita yang pindahkan diri kat muka kan. Jadi tak boleh lah satu orang ni dia debu tu ada, dia niatkan kawasan debu itu dia nak tayamum, dia pergi letak muka dekat tanah tu, lepas tu maksudnya tak boleh lah kan. Itu bukannya debu tu dipindahkan ke muka dia kan. Itu dia yang pindah ke debu. Tak boleh. Betul. Faham? Terima kasih. Sama-sama. Okey, lagi ada siapa yang punya soalan lagi? Ada yang punya soalan lagi berkenaan tayamum? Ada. Okey, kalau nampaknya pun macam tak ada je. Kalau tak ada, setakat situ je lah kot. Kita punya pengajian sampai pengajian kita pada hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab wa indahu husnul ma'ab. Kokok kalau ada yang nak bertanya, sila boleh tanya. Kalau akan tunggu dalam sampai
pukul 10.35 ataupun 10.40 macam tu kot anak akan sedia ada lagi kalau kau nak bertanya soalan. Okay. Kita tutup majlis kita dah baca atas tasbih kafarah dan suratul As. InsyaAllah naktafi bihadzal qadri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, boleh leave. Kalau tak ada soalan.